Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله خصنا بالخير كتابه منزل وأكرمنا بالخير النبي المرسل وجعلنا بالإسلام خير أمة أخرجت للناس نأمرنا بالمعروف وننهى عن المنكر ونؤمن بالله. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده الله ورسوله فقد أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيد النور إلا بهذه. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أجرني من النار، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ويسر ولا تعسر وبالله الخير. قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أن شكرتم لأزيدنكم وإن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أو كما قال النبي وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Fadilah Tuan Imam tidak kuasa masjid, Abu Fadilah, guru, para ahli ulama, para fadilah, muslimin, muslimat, hadirin hadirat, ibu ayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala juga pada malam ini kita sekali lagi meneruskan kuliah maghrib kita yang kita berhenti sementara kurang dalam 3 minggu lebih. Alhamdulillah pada malam ini kita dapat hadir menunaikan salat maghrib berjamaah dan waktu yang sama kita berada dalam Rawdatul min Riyadil Jannah, di antara taman-taman surga dunia yang pernah disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam halaqatul dzikr atau al-majlis al-ain atau kama qala Nabi. Jadi tuan-tuan syukur kerana kita dipilih dan juga tuan boleh hadir dalam ramai, dalam banyak orang untuk kesempatan dapat semua dapat menikmati peluang ini. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita di antara manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempatkan diri dalam halaqah ataupun majlis ilmu ini yang tempat sangat-sangat disukai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyebut man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, siapa yang berusaha berada dalam majlis ilmu ini, Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW menyebut, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalan yang menuju masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan kita di antara orang yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran dalam surah Al-A'raf
Allah Subhanahu wa taala sebut faman kana yarju liqa'a rabbih wa ya'mal 'amalan shalihan. Allah kata siapa-siapa yang mengharapkan untuk mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala dan juga bertemu dengan Tuhannya, maka hendaklah dia melakukan amal soleh. Wali'amal amalan shalihan, maka dia kena buat. Bila kita sebut amal soleh ini, kita kena buat. Macam kita sebut syukur, alhamdulillah. Bukan sekadar kita ucap alhamdulillah, bangun tidur alhamdulillah, tapi syukur tak lumayan. Tak jadi. Maknanya ucap alhamdulillah dengan kita buat sekali. Maknanya buat apa yang Allah perintah, tinggal apa yang Allah perintah. Itulah orang yang beriman, itulah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu bila nanti kata orang yang duduk dalam majlis ilmu ini, Allah permudah jalan untuk masuk ke syurga. Dan juga Allah Subhanahu wa taala sebut kepada kita mereka-mereka yang mengharapkan untuk mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala dan juga bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, fali amal amalan soleh, maka dia kena melakukan amal soleh. Kena buat. Dan kena main, bayang jemaah. Nanti ada sunnah Nabi, infak dan sebagainya, itulah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang beriman. Tuan-tuan, ujian, bala dan sebagainya, semua Allah stop. Sihat, sakit dan semua Allah stop. Suka atau tak suka, kita kena terima. Kalau ada juga kata Allah Subhanahu wa taala, ketetapan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang ada kata penyakit ni, saya akan bayang. Tak jadi. Sebab penghujungnya kita akan bertemu dengan Allah. Penghujungnya kesudahan kita akan mati. Dan soalnya apakah yang kematian kita itu yang kita nak bawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka amal soleh atau ibadah kita. Untuk sikit banyak pun letak kat kita. Kalau kita pulun banyak pun dah banyak orang dapat. Kalau malas balok dia tekan sikitlah. Yang kerja lah, kerja balok dia orang banyak sikit lah. Kerja kuat, kerja banyak, orang banyak. Begitulah nilai yang di Allah Subhanahu wa taala. Dengan makhluk pun kadang-kadang kita berkira. Dengan Allah Subhanahu wa taala pun itu Allah berkira kita. Bila Allah perintah buat amal soleh, buat ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berkira dengan Tuhan. Besok Tuhan akan berkira dengan kita. Kita harus sebutlah setiap kali kan. Jadi mudah-mudahan ruang dan juga kesempatan ini PKP 2 kali dah tu. PKP kita 2 kali dah. Hak awal dulu. Ni gua pun kosong. Saling main. Telepon dah kan. Bayar. Ada 2 kali PKP dah. Takkan nak tunggu 3 kali kau nak main bayar kan. Maknanya macam tu. Kena fikir dan juga kita kena sentiasa muhasabah diri. Kena banyak muhasabah, kena banyak beristighfar. Kena banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasari bila maghfiratin min rabbik. Dan bersegera sentiasa memohon ampun kepada Allah. Kita nak minta tolong kepada Allah dengan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda Allah sayang kepada kita bila kita sentiasa beristighfar, bila kita sentiasa bertobat kepada Allah. Tak ada raja lain dah. Usaha-usaha lah. Maknanya jalan terakhir kepada kita ialah kita sebab kepada Allah dengan kita memohon taubat kepada Allah. Put dosa kita buat, takut dosa kita buat dengan sebab itu melayakkan Allah Subhanahu wa taala menimpa musibah bala dan sebagainya. Melainkan kena sentiasa menjual diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kita sambung kita kira waktu awal Timothy itu dia kata ya. Waktu apa? Mukadimah. Kami mukadimah bila? Waktu mukadimah pada menyatakan kegagalan sikit ni. Ada. Bukan surah 4. Baca ni, nama ni. Tapi kan habis dah dia baca. Bagi ke 9. Dan pada satu riwayat Akhbar hukum ini baca ya. Kenapa mana? Dan riwayat daripada Abbas. Sip. Ya. Riwayat apa?
baca doa, ya. Nanti orang semua, jadi kita umum, mau di mobil, mau di mobil, oke, ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'na fi ulumil Qur'an. Tuan, kita masih lagi berbicara muqaddimah tentang kelebihan fikih. Okey? Buat kita sambung dan riwayat daripada Abi Sulaiman. Okey. Buat. Baru ni kita masuk sikit berkait dengan suatu mukadimah pada menyatakan kelebihan fikih. Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita akal. Akal maknanya nikmat yang cukup besar bila Allah beri kepada kita akal. Siapa nikmat-nikmat lain, nikmat Islam, nikmat iman, akal. Akal itu untuk kita berfikir. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins, Allah sebut dalam Quran. Kalau kata walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Sesungguhnya banyak dalam neraka minal jinni wal ins, di kalangan jin dan juga manusia. Allah Subhanahu wa taala cipta buat neraka ada manfaat. Allah buat syurga pun ada manfaat. Syurga ada 8. Neraka ada 7 tingkat. Allah buat kedua-dua ada manfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maknanya ada penghuni yang dimasukkan ke dalam syurga, penghuni bumi, maknanya manusia, makhluk bernama manusia. Dan ada manusia yang diubah ke dalam neraka. Kerana berdasarkan kepada ayat Allah Subhanahu wa taala sebut, wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Banyak ramai mereka yang berada di dalam neraka, di kalangan jin dan juga di kalangan manusia. Pasal apa? Lahum qulubun la yafqahuna biha, bagi mereka ada akal, ada hati. Okey, ulama sebut la yafqahuna biha, tapi mereka tak boleh nak fikir. Oleh kerana Allah Subhanahu wa taala bagi akal kepada manusia tapi tak boleh nak fikir. Dia buat benda-benda dosa, benda-benda maksiat, benda-benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah balik ke dalam neraka. Lahum qulubun la yafqahuna biha, bagi mereka banyak. Jawab. Ramai. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, ada 2 mata tetapi mereka tak boleh nak melihat tentang apa? Tentang kebenaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Walahum a'yunun la yubsiruna walahum adhan la yasma'una biha, dan Allah berikan kepada mereka ada 2 telinga. 2 telinga tapi mereka tak boleh nak dengar. Ulaika kal an'am, Allah sebut, walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhan la yasma'una biha ulaika kal an'am. Mereka itu siapa dia? Orang hak 3 jenis tadi. Kal an'am, lebih teruk daripada haiwan, binatang. Balhum, bahkan Allah kata adal, balhum adal. Maka mereka ini
Kalau kita sebut kasar macam, tapi ala kulihal bila Allah bagi ke panca indera yang ada pada kita ini, ada mata, ada telinga, ada mulut. Batu bila musannif Syekh Al-Syarani sebut maknanya kelebihan fikir. Kelebihan untuk kita berfikir. Tafakkaru fi khalqillah. Fikirlah tentang apa yang Allah buat ini. Tafakkaru fi khalqillah. Kejadian Allah buat langit, buat makhluk. Kita fikir tujuan apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku diciptakan jin dan juga manusia Allah kata, melainkan mereka disembah oleh itu. Allah buat manusia untuk apa? Fikir. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzati. Jangan berfikir tentang zat Tuhan. Tuhan dia jadi gila. Berfikir tentang zat Tuhan. Tak boleh. Fikir apa? Fikir apa pertama Allah ciptakan makhluk bila ni? Untuk apa? Itulah kehebatan Allah Subhanahu wa taala buat manusia. Kita ni makhluk, Allah itu Khaliq, Allah itu Tuhan dia yang buat kita. Fikir, Allah buat pokok, Allah buat gunung ganang, Allah buat bukit buka, Allah buat segala-galanya yang kita tengok ni. Itu adalah makhluk, benda yang baharu, bukan qadim. Kita dah kaji, apa nama tauhid. Maknanya benda baharu ni hukum dia ada kata binasa. Fana. Benda baharu, benda makhluk ni fana. Sifat dia fana, binasa. Maka yang lebih khalik, lebih berkuasa, yang lebih khalik adalah Allah Subhanahu wa taala. Fikir. Sebab tu yang pertama kita kena fikir siapa kita. Ulama beri panduan kepada kita. Man? Siapa kamu ni? Man anta? Siapa kita? Kita ni makhluk, kita ni lemah segala-galanya. Kita ni makhluk. Maka makhluk bila diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalik untuk melaksanakan perintah Allah buat. Siapa kita? Tanya diri. Bangun pagi, genyeh-genyeh mata, tanya ni aku ni apa? Kalau aku makhluk, maka bayanglah subuh. Subuh bukan kapak dapat habis kerja. Subuh tak banyak. Siapa kita? Di mana asal usul kita? Yang kedua, di mana asal usul kita? Maknanya, satu, siapa kita? Di mana kita asal usul? Daripada kata Allah buat kita. Buat daripada air mani yang hina. Kita bincang kita nanti apa nama tuan guru kita ada sebut ni, saya sebut saya ringkas. Kita ini diciptakan daripada air mani. Air mani yang hina. Ayam tak patut itik tak sulu, tak sulu. Bila orang sebut siapa. Tapi itulah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang terbaik, yang nama dia insan, manusia. Allah buat kita. Dari mana asal usul kita? Dari mana asal usul kita? Dan di mana aku duduk berada? Di mana aku berada kata dunia? Bila Allah hantar kita ke dunia, nak buat apa? Bukan kata anak cari makan saja. Maknanya di mana aku berada sekarang? Kena terima hakikat kita duduk di atas dunia. Kita kena terima hakikat bahawasanya kita hidup, kita duduk di atas dunia. Dan soalan yang terakhir kita kena tanya, dan ke mana kita akan pergi? Tuan-tuan, mau kalau soalan ni nak tidur, tanya orang ni, tak boleh tidur kan? Tu kelipor. Nak kena tanya, belum kita nak tidur ni, aku ni, siapa kita ni? Di mana saya usul kita ni, dan di mana aku berada ni? Dan ke mana aku akan pergi? Itulah yang disebut oleh ulama kepada kita. Kita dah belajar. Nabi suruh ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepada aku, nescaya aku akan berkenan. Doa. Ni kita diuji waktu ni tuan-tuan, waktu inilah peranan doa. Doa senjata orang mukmin.
Al-kalam, ulama sebut al-kalam ad-du'a. Percakapan kamu adalah doa. Sebab itu mak pak bila nak cakap sesuatu ke anak-anak, tengok hak kita nak cakap doa. Sebab ulama kata al-kalam ad-du'a. Kalam percakapan kamu itu adalah doa. Ada orang bercakap ke anak dia maki hamu anak. Itu doa lagi. Ulama sebut. Wa idza sa'alaka fas'alillah. Bila kamu nak minta kepada Allah, nak minta sesuatu, minta kepada Allah. Fas'alillah. Tanya Allah. Wa idza sa'alaka fas'alillah. Kerana apa? Innallaha qarib. Sesungguhnya Allah itu dekat, hampir dengan kamu. Banyak doa, kan? Kita ni kan. Nak buat apa? Kalau Allah tak izin, walaupun hebat lagu mana, kuat lagu mana, banyak lagu mana, kan? Tapi kalau Allah tak izin sesuatu, tak akan berlaku. Bukan makna ramai ataupun banyak itu, dia akan boleh melakukan sesuatu tanpa keizinan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang yang beriman, Nabi ajak kepada kita, al-doa perlu ibadah, doa. Maka oleh itu, kita jangan lupa berdoa. Waktu mana ustaz apa sebab doa ni bukan syarat ada wudu, tapi afdal berdoa kena wudu kan. Afdal berdoa berwudu kena ada wudu, tapi bukan syarat. Maknanya kalau tak ada wudu boleh doa boleh. Satu. Yang kedua, doa ni bukan mesti angkat tangan. Doa. Doa tu bukan mesti angkat tangan. Mau kalau tak angkat tangan doa boleh. Kita tiap kita tengok orang sakit. Kita kata apa? Ya Allah, ya Tuhan, sembuhlah Pak Long ni. Kita angkat tangan, kita sebut kan. Itu ialah doa sebenarnya. Kita pun tak angkat tangan. Ya Allah, Tuhan sembuh. Mudah-mudahan ataupun kita lebih sebut mudah-mudahan Allah beri kesembuhan kepada kamu. Siapa Allah? Kita sebut dalam masyarakat. Mudah-mudahan Allah beri sembuh. Kita sebut kat orang kita tijarah. Kita tak angkat tangan. Tapi itu doa, bukan? Doa bukan syarat angkat tangan. Tapi kita biasa angkat tangan, tadi kita kata bid'ah lah, saya bukan kata dia bid'ah. Tak, maknanya nak sebut, kata kena bagi faham tu. Kalau kita pergi mayat di sebelah negeri jiran kita, tak wajar lah. Mungkin salam, Assalamualaikum, mungkin sifat 3 kali, dia pukul bangun lah. Anak kita bertanya apa hal dia, dia tak macam doa. Kita faham kan? Kok dia nak kecil dia apa tu? Tetap lagi. Tapi mana ada kuliah? Tak salah. Sebab doa itu senjata orang mukmin. Maka ketika mana kita diuji ni, kita banyak kena berdoa, bermunajat kepada Allah. Waktu mana kita berat, ikut juga. Ada ulama kata di tengah malam, ada ulama kata bila kita solat malam dan sebagainya, waktu itulah kita ajak doa. Tak apalah, tak apa-apa. Tapi jangan lupa dengan doa. Jangan tak baca doa. Bayang-bayang bangun pun bacalah sikit doa. Bacalah sikit doa. Di antaranya apa? Kita dah buat dulu lah. Tapi kok kita tak tahu kan? Doa selepas mayat. Allahumma ajirna minan nar. Ataupun Allahumma ajirni minan nar. Baca kan? Allahumma ajirna, di doa yang paling ni Rasulullah sebut dalam hadis. Nak mengelak daripada musibah yang paling besar, Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, minta doa kepada Allah supaya kita dijauhkan daripada neraka. Allahumma ajirna minan nar. Covid dengan neraka ni mana usah. Kalau kita sembang, bukan tak takut pada Covid, kan? Ni ulama Rasulullah bagi tahu kepada kita, baca apa lagi? Tak ada banyak, tunggu banyak dulu. Allahumma ajirna minan nar selepas maghrib, selepas subuh, sekurang 7 kali. Dengan kuah yang lebih. Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Waktu mana? Selepas solat maghrib, selepas solat subuh. Amalkan, jangan kan? Mudah-mudahan insya-Allah Allah akan elakkan kita daripada musibah-musibah. Sebab Nabi kata apa? Bila kita baca dah mulai dalam hadis banyak, dalam saya tengok
ingat mata kan Nabi kata bila kita amalkan bacaan ataupun amalan Allahumma ajirna, zikir Allahumma ajirna minan nar ini sebanyak 7 kali selepas daripada solat maghrib dan juga solat subuh, dakhalal jannah. Nabi kata juga dakhalal jannah. Ini bukan rekomen saya, betul tak? Bukan untuk imam, rekomen Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dakhalal jannah juga. Dalam hadis lain Nabi kata bila kamu baca solat atau kamu baca solat, kamu baca zikir ini ketika mana waktu maghrib, tiba-tiba lepas baca maghrib itu kamu mandi. Hari itu sepanjang tu. Lepas baca tu kan sebelum subuh tu mati. Confirm juga. Begitu juga Nabi kata bila kamu baca selepas subuh, kemudian dalam masa itu, masa selepas baca tu kan, kita sebutlah waktu mana lepas dia kata kalau dia mati pada ketika itu dan Allah bukan panjang Allahumma ajirni minan nar tu hafal aku boleh dah aman ni yang kita sebut fikir kelebihan kita melakukan ibadah doa. Okey, kita sambung dan riwayat daripada Abi Sulaiman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sambung. Nabi kata apa? At-tafakkaru fi akhirati yurisul hikmata wa yuhyil qalba. Wa tafakkaru fi dunya hijabun 'anil akhirati. Nabi kata berfikir pada akhirat. Fikir tentang akhirat. Fikir akhirat ada pakai kita nak mati tu. Kan? Bila Nabi sebut orang yang cerdik di kalangan Nabi kata al-qaisu, orang yang cerdik di kalangan kamu ialah manda nafsuhu. Siapa yang sentiasa muhasabah diri dia. Ini orang cerdik. Orang cerdik Nabi kata manda nafsuhu. Mereka yang sentiasa muhasabah diri. Muhasabah diri, hisab diri, koreksi diri. Kan? Tengok diri bukan tengok orang. Kita selalu berulah tentang orang. Ulah tentang diri kita. Aku ni umur 30 dah. Ibadat aku ni banyak mana? Bayar aku 25 ni banyak orang nak kira. Fikir. Muhasabah diri. Ini Nabi kata orang yang cerdik, al-qaisu, orang yang bijak. Mandana nafsu. Mereka yang sentiasa muhasabah diri mereka. Kita kena pakai tanya diri sendiri ya. PKP dah 2 kali, PKPP lah, PKPP kan. Tak boleh bayang Jumaat lah, tak boleh bayang waktu lah, mengaji pun tak boleh. Berapa lama lah, tahu lah. Allah bagi peluang. Fikir. Allah bagi peluang ni, Allah bagi tahu ke hang kena muhasabah diri. Allah bagi peluang untuk bertobat kepada Allah. Ada orang yang tak sempat mati dalam PKP. Tak apalah, mungkin Allah sayang dia. Kita Allah bagi peluang ni. Dia kata okey Ustaz, tak kenal COVID pun. Dia kata tahu tak? Allah bagi peluang ni, maknanya mungkin hang duk lara, mungkin hang duk tak ingat Tuhan. Waktu ni bila ada orang peringat kat hang, bagi tahu kepada hang, peringat sebab mati tu tak tahu bila. Fa idza jaa ajalul la yastaqiluna sa'atan wa la yastaqdimun. Pendek kan panjang? Mesti Allah Subhanahu wa taala kan mati. Fikir. Orang yang cerdik tadi kata ialah orang yang sentiasa muhasabah diri. Wa amila lima ba'dal maut, dan juga amalan dia buat untuk dia bersiap dia nak mati. Maknanya amalan dia buat masa dia hidup tu, itulah bekalan ration dia untuk dia nak bersiap nak mati. Okey, itu orang cerdik. Okey ya. Nanti kata apa? Berfikir pada akhirat itu mempusakai akan hikmah. Apa maksudnya? Tafakkaru fil akhirati yurisul hikmah. Mewarisi, kan? Mempusakai mewarisi hikmah. Bila kita fikir tentang akhirat, aku buat ibadat untuk apa? Untuk akhirat. Ibadat kepada Allah. Harta hak kita tu belum tentu hak kita. Harta yang kita cari selama ni ada dalam bank 3 juta kan? Ada tanah 3 relung kan? Ada rumah 40 biji kan? Bukan hak kita lagi.
Melainkan kalau kita infakkan benda tu ke jalan Allah, barulah jadi hak kita dia. Saya wakafkan tanah ni untuk buat masjid. Saya wakafkan tanah ni untuk buat kubur. Saya wakafkan rumah ni untuk buat untuk ataupun saya dermakan apa nama 500,000 kan kepada masjid untuk buat wakaf. Kubur kan, wakaf buat masjid dan sebagainya. Baru jadi kebajikan. Kalau nak simpan, tak jadi apa-apa. Habis itu kan. Kalau tak habis dia, orang akan habis. Kasar ni kan nampak kan. Maknanya nampak kata, nak jadi kebajikan tu kalau kita atok susun, berpaksikan kepada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita buat. Maknanya berfikir pada akhirat itu mempusakai mewarisi akan hikmah. Dan Nabi kata lagi, dan menghidupkan hati dan berfikir pada dunia ini itu, pada dinding atas akhirat. Tengok dia kata apa? Itu sebut. Ketahuilah olehmu. Dia nampak kat kita. So guru kita kata, musannaf kita buat sedikit ulasan. Dia kata ketahuilah olehmu bahawasanya bagi tiap-tiap sesuatu itu penyakit. Dan bagi tiap-tiap penyakit itu ada baginya ubat. Sakit, pergi cari ubat. Jangan dunia. Kena kopi, orang penyakit dengan gula. Kopi lah. Duk diubat. Bagi ubat, lega balik. Kena koreksi dan sebagainya. Maknanya bila kita bila sakit, kena makan ubat. Tapi ingat, bukan ubat itu menyembuhkan. Kalau kita kata ubat itu menyembuhkan, jadi syirik kepada Allah. Yang sembuh apa? Allah. Usaha ikhtiar, asbab. Dia makan ubat. Asbab kita makan ubat, Allah izinkan kita sembuh. Mau kalau kita makan ubat, Allah kata aku tak boleh sembuh. Tak boleh. Makan ubat 3 kilo. Maknanya dia kata apa? Bagi tiap-tiap sesuatu itu penyakit. Dan bagi tiap-tiap penyakit itu ada baginya ubat. Usaha kena. Sebab doa. Doa minta kepada Allah. Usaha, doa dah. Ikhtiar usaha kan. Lepas tu kita serah kepada Allah. Sebab dia yang tentukan. Ini kena akidah hukum itu. Dan bahawa penyakit hati itulah. Maknanya penyakit dia ada 2. Tulis lah. Penyakit zahir, penyakit batin. Penyakit itu ada 2 jenis. Penyakit itu ada 2 jenis. Penyakit zahir, penyakit batin. Hak zahir ni kita ada sakit kepala, lemak dan sebagainya kan. Penyakit batin, penyakit galak, penyakit hati. Hati yang kita takut. Bila penyakit hati ni, dia ada penyakit hati. Yang Imam Ghazali sebutkan sifat-sifat mazmumah. Sifat-sifat mazmumah. Apa nama, bila kita mengaji itu kan, kita mengaji kan, kelakuan hati ada berapa dalam mengaji kan. Maqaid bab akidah kita mengaji dah untuk mengaji kenal Tuhan. Maqaid iman, itu kelakuan hati. Dari situ akidah kena mengaji. Fardu ain, wajib kena mengaji. Bukan kadang kita aja, ada rumah kita. Lalu puasa kita bekerja, berkelompok kerja, tenang kalau besar kita mak, hampir tak mengaji di masjid. Sebab lalunya di batu air ni masjid lah. Tak cukup mengaji kat YouTube. TikTok dan sebagainya. Kadang-kadang tak habis. Orang kat sekarang, kita tak faham. Tapi mengaji ni kena berguru. Kena ada guru, kena ada merabi. Kena bertalaqi. Kira mengaji. Fardu ain. Di masjid kan, fardu ain mengaji bab fiqh. Mengaji bab tauhid, mengaji bab tasawuf dan sebagainya. Nampak belajar. Yang kedua disebut sebagai kelakuan hati ini takhalli. Takhalli yang kedua. Yang ketiga disebut sebagai tahalli. Bagi tuan-tuan tak dengar, mengaji kan? Tahalli kan? Tahalli ni boleh ulama kalau kita mengaji ilmu tasawuf, di antaranya Imam Syafi'i dan Hayat pun, dia tu hidayah.
Ha? Maknanya kalau kita belajar tasawuf disebut takhalli. Takhalli ini maknanya membersihkan hati. Takhalli, takhalli. Nah, membersihkan hati daripada sifat-sifat mazmumah. Membersihkan hati daripada sifat-sifat mazmumah. Ujub, takabur, sombong, riya, itu sifat-sifat yang Imam Ghazali sebut dalam kitab ayat. Kan? Itu takhalli. Takhalli itu ialah membersihkan hati daripada sifat-sifat mazmumah. Tenang. Ha? Bila kita kelakuan hati, kita tak sebut kelakuan hati. Kelakuan hati. Bukan setakat aqaid. Ha? Kenal Tuhan. Jadi kau kenal Tuhan, kenal ke tak? Ha? Sifat-sifat mazmumah kena tahu. Ada rosak amal kita bila sifat mazmumah ni ada dalam ni. Ini yang kita kata obat kepada hati. Ha? Tajalli ni maknanya memasukkan sifat-sifat mahmudah. Bila kita buat maknanya memasukkan, menyucikan apa sifat-sifat mahmudah. Memasukkan sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang terpuji. Mazmumah keji. Mazmumah tu sifat-sifat yang terkeji. Mahmudah ialah sifat-sifat yang terpuji. Lagi penting pula belajar lagi. Kalau tak boleh ni pun dengar kan. Faham kau akan beringat ni soal Tuhan tanya aku kenal kan. Takhalli tadi kan. Waktu takhalli tadi pada matahali kan. Takhalli tadi ialah membersihkan sifat-sifat mazmumah. Takhalli ialah kita memasukkan sifat-sifat mahmudah tadi. Kan? Inilah yang disebut oleh Syekh Abu Hasan Asy'ari. Allah Taala. Syekh Abu Hasan Asy'ari sebut dia kata siapa-siapa yang tidak mengambil perhatian tentang ilmu tasawuf, tak belajar ilmu tasawuf, dibimbang dia mati dalam keadaan dosa. Ini disebut oleh Syekh Abu Hasan Asy'ari. Allah. Kenapa ni? Kita lakukan, kita pakar, kita tak lagi pakar tasawuf kan? Untuk boleh je tak? Kita nak sebut semua apa yang kita belajar, kita tahu. Dia kata apa? Siapa sahaja sendiri kata maknanya siapa-siapa yang tidak mengambil perhatian dalam ilmu tasawuf, dalam ilmu yang berkaitan dengan akhlak. Tasawuf ni ilmu akhlak kan? Sifat-sifat ini kan? Dibimbang. Dibimbang takut dia mati dalam keadaan dosa kan? Alhamdulillah. Maka indikator ialah kita kena tahu. Sebab sedikit berkaitan dengan sebab tu bila Nabi kata berfikir pada akhirat itu mempunyai ia akan hikmah dan juga menghidupkan hati. Fikir akhirat dia ni. Jangan kalau fikir kalau dunia aja. Fikir akhirat aku ni kalau mati esok lah. Nak jawab apa dengan Tuhan? Mayang aku apa kali iman. Iman apa kali iman lagi. Mana dia fikir? Mana fikir akhirat ini ialah hikmah dia untuk menghidupkan hati dan juga berfikir pada dunia itu. Pada dinding atau akhirat maknanya dengan kalut dengan dunia kan. Dinding halangan. Dunia ni maknanya takkan kita nak hidup untuk kita nak dapatkan akhirat. Dunia tahu tinggal tengok. Nak kena nak cari makan, nak kena sihat. Sebab nikmat sihat itu yang selalu kita dapat. Nikmat yang paling besar dicapai nikmat yang lain sebab nikmat sihat. Mau kalau sakit payah kan? Nasihat kan? Bila nasihat, bila Allah bagi sihat, maka bukan sekadar kita sihat ni kita nak hidup berfikir dunia. Kita kena fikir akhirat. Doakan. Okey. Dan bahawasanya dia kata penyakit hati itulah. Biasanya lalu itulah. Kalau kita tak mengaji, tuan-tuan, dia akan dibawa hanyut oleh dunia. Lalai. Penyakit hati. Penyakit hati ni dia selalu dia lalai kita. Maka obatnya adalah kita kena fikir. Obatnya adalah apa? Fikir. Allah bagi akal kat dia. Fikir. Kerana fikir itu menenangkan mata hati. Bila kita fikir, manusia ni begitulah yang kita sebut tadi kan. Dua, ada jahat, ada baik, ada syurga, ada neraka. Ada bahagia, ada sengsara. Maknanya
Sebab tu dia kata kerana fikir itu melelahkan akal, mata hati kena fikir. Ha? Okay. Dengan dialah dilihat akan kebajikan dan kejahatan dan manfaatnya dan yang mudaratnya. Maknanya, ujian salah ada sebut kan? Mari kita nak baca al-marhum dulu kan? Dalam bagian empat. Fikir manfaat dan mudarat. Allah buat kita manfaat dan mudarat. Allah bagi akal kat kita. Allah bagi akal kat kita. Fikir. Ada manfaat, ada mudarat. Dengan dialah dilihat akan kebajikan dan juga kejahatan dan yang manfaat dan yang mudarat. Dan tiap-tiap hati yang tiada fikir padanya, itulah rumah syaitan. Sebab kita ni nafsu ada. Ada nafsu. Kita ada mengaji kan? Nafsu, ada beberapa nafsu kan? Yuk, nafsu kan? Nafsu amar, nafsu lawam, nafsu murjiah, nafsu kita ada mengaji. Dan bukan dekat nafsu ni, ada syaitan. Syaitan ni bersarang apa? Bersarang dalam hati. Tempat syaitan bersarang hati. Sebab tu dalam dia kata, syaitan ni akan, dia jadi bintang. Dia akan berlari ikut darah. Syaitan akan masuk melalui lubang-lubang darah. Itu hebat, Allah bagi nikmat dia. Syaitan ni nak masuk dalam jiwa manusia, dia masuk ke mana? Masuk ke dalam ruang-ruang rumah darah kita akan ikut. Sebab tu puan-puan yang kita kena ada bekalan juga lah. Puan-puan yang kita sentiasa baca A'udzubillah minasyaitonirrajim, tak masuk dalam rumah kita tu bagi salah. Kan ulama ajar lah kat kita. Doa nak masuk rumah. Kan bila anak baru lahir, kan azan kan di telinga kanan dan azan kan di telinga kiri. Baca apa? Baca surah Inna Anzalnahu fi Lailatul Qadr. Surah apa? Inna Anzalnahu. Kat anak baru lahir, kerana apa nanti kata ulama sebab boleh mengelakkan dia daripada berlaku zina. Dia berzina. Inna Anzalnahu. Tapi orang ni tapi kisah ulama beribadah. Bukan cakap nak tahmid je. Maknanya bila kita azan, sebelum kita azan tu baca lah. Iqra' kan, banyak anak tu ketik ala nasrah kan, ulama beribadah. Sekurang-kurangnya ulama sebut ialah bacakan kepadanya surah apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ke anak tu hak baru anak tiupkan di telinga bantuan. Tak mengelak. Sebab syaitan ni kita tak tahu. Kita tahu kenapa? Tuan-tuan nampak? Tak nampak? Kita pun tahu bila nampak. Kita lari. Tapi nak nampak kata jin di syaitan ni, tak kata dengan dia. Maknanya makhluk yang Allah bagi nikmat, kelebihan yang ada kepada mereka. Syaitan ini dia akan menyesatkan manusia dan panggil kiamat. Di antara tempatnya bersarangnya syaitan ialah al-qalb, hati. Sebab tu bila Nabi kata, ala wa inna fi jasadi mudghah idza salahat jasadu kullu wa idza fasadat jasadu kullu ala wa hiya qalb. Itulah tempat hati. Kalau baik-baik, kalau jahat. Batu hidup kita ni tu ya kan, kita sebut ni suka kan, Allah suka Allah. Bahagia kan segala. Allah bagi dekat kita. Allah bagi akal kat kita. Allah bagi hati kita. Allah bagi semua banyak dira ni. Semua kalau kita tak gunakan banyak dira tu pada tempat-tempat yang baik yang sebetulnya, maka kita salah. Itu maknanya panduan yang Islam gariskan kepada kita. Okey. Sebab tu dia kata iaitu rumah syaitan. Kalau kita tak jaga hati. Sebab tu kita sebut tadi apa nama, dari sudut zahiriahnya kita jaga zahir, kita jaga jasmani, lapak kita makan makalah waktu kita tak makan kita dapat PKP tidak apa-apa syukur kita pulang kita semua tak boleh makan tak payah boleh pulang lepas PKP ni kita boleh, maknanya itu makanan rohani, makanan jasmani. Sebab kalau tak makan, lepas sakit dan sebagainya, kita makan makanan rohani, makanan jasmani kita cuba jaga. Walaupun apa nama kalau kita diet, dia suruh makan berapa kali, makanan-makanan yang dia, kalau kita tulis, dia kan ada ikut diet dia. Dia ada ni, kita makan yang nak makan ni seimbang, makanan seimbang. Kita tak seimbang dan kita tutup. Tak apa lah. Tapi makanan rohani je. Makanan roh kita, makanan jiwa kita. Nak pergi makan apa? Makan nasi kita makan lah.
dulu dipakai juga. Iyalah, kita dah buat amalan ni. Amalan kita dah buat ni, itulah makanan rumah. Cuba kita fikir Allah bagi akan, kalau aku boleh seimbangkan makanan jasmani, aku pernah makan cukup waktu dia. Pernah makan 6 kali. Kalau dua sama makan 6 kali. Makanan itu susu lah, makanan seimbang. Tapi dalam bab makanan rohani, kita tak seimbang. Kok mana jadi? Tanya diri lah tuan, saya cuma nak beri, sebab tu bila mukadimah pada menyatakan kelebihan sikit, misalnya kita sewa apa nama syahli, berapa disebutkan kepada kita, dia tak seimbang. Dunia ada juga akhirat. Soalnya kita ni makanan rohani kita ni. Lalu mana? Takkan kadang-kadang kita nak kira nak buat amalan sunat pun kita kira. Nak mayat kuliah balik pun kita kira. Nak mayat apa semua pun kita kira. Nak mayat tahajud malam pun kita kira. Nak sebut subhanallah pun kita kira. Sebab tu bila nanti kata kalimat ni, 2 kalimat khafifah tadi ala lisan, thaqilatan fil mizan, khafifah tadi ala rahmat, subhanallah wa subhanallah ni 2 kalimat ya. Bukan awak tahu semua sampai bapak nasyid dalam. 2 kalimah yang dikata kalimat tadi khafifah tadi ala lisan. Ingat, kita dah sebut thaqilatan fil mizan, tapi berat di maknanya di Allah. 2 kalimah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Hak tu pun kita jawab. Masuk mana yang lagi kan? Aduh. Sama-sama kita koreksi diri. Tu bawah Nabi sebut. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ni, habis tak lama. Takkan tak boleh buat 1 kali pun. Banyak orang takkan tak boleh buat 10 kali pun. Ni makanan roh. Seimbang. Sebab hak tak menentukan kejayaan kita akhirat. Dunia ni ada yang mati dia. Sebab tu ulama kata perjalanan kamu bukan di dunia. Perjalanan mula perjalanan kamu lah ketika kamu mati. Itulah perjalanan. Masa kita mati itu baru mula perjalanan. Kita rugikan hidup kita makan kita hidup sampai 50 tahun, kita hidup 60 tahun, kita hidup 40 tahun. 2 tahun lama lah. Tapi Nabi kata perjalanan mulanya perjalanan kamu bila saat kamu masuk dalam kubur mati. Barulah nak mula titik jam perjalanan. Dia kamu gerak satu sampai kiamat. Sama ada kita masuk syurga atau tidak. Dunia ni buatlah. Cuba kita untung. Sebab kalau kita buat dosa pun Allah masih bagi kita bertobat. Kalau umat-umat dulu kafarah apa dah? Umat Nabi Muhammad ni untung bila buat dosa, buat maksiat, Allah bagi peluang bagi bertobat. Nak bagi tugas. Itu pun masih lagi orang lain. Ketika mana dia jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita minta doa agar Allah permudahkan urusan kita insya-Allah. Okey. Habis tugas buat. Insya-Allah tak boleh lebih pada lepas insya-Allah. Jadi sambung sikit. Kita sambungkan bahawasanya lalai itu pada syaitan, maka sangat siksa bagi barang siapa jatuh atasnya. Baca sebalik. Jadi insya-Allah kita sambung dalam pertemuan akan datang. Ada kita perlu kalau dan bahawasanya lalai itu pada syaitan, pedang syaitan, maka sangat siksa bagi barang siapa jatuh atasnya. Okey? Wallahu ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ثم نفعنا بما علمتنا وعليكم انفعنا وارزقنا علما اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم إنا نعوذ بك من المرض والجنون والفتن ومن سيء الأفكار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله.
anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah.